Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam tajuk jirim. Topik kita pada hari ini ialah 3 keadaan jirim air dan perubahan keadaan jirim air. Seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, terdapat 3 jirim di sekeliling kita, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Perhatikan aiskrim dan ketulan ais yang berada dalam pinggan ini. Mengapakah aiskrim dan ketulan ais menjadi cair apabila terdedah kepada suhu persekitaran? Bolehkah keadaan jirim ais, iaitu pepejal, berubah kepada cecair? Ya, kerana air boleh wujud dalam keadaan jirim pepejal, cecair dan gas. Ais berasal dari air yang telah berubah keadaan jirim pepejal kerana kehilangan haba. 3 keadaan jirim air iaitu pepejal, cecair dan gas. Air dalam keadaan pepejal dikenali sebagai ais. Zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan pepejal tersusun sangat rapat dan seragam. Air dalam keadaan cecair dikenali sebagai air. Zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan cecair tidak tersusun dan kurang rapat. Manakala air dalam keadaan gas dikenali sebagai wap air. Zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan gas tidak tersusun dan menjauhi antara satu sama lain. Air boleh berubah dari satu keadaan jirim kepada satu keadaan yang lain. Mari kenali proses perubahan ini. Pepejal yang berubah menjadi cecair dikenali sebagai proses peleburan. Manakala cecair yang berubah kepada pepejal pula dikenali sebagai proses pembekuan. Cecair yang berubah kepada gas dipanggil proses penyejatan. Proses pendidihan juga adalah jirim cecair kepada gas. Manakala gas yang berubah ke cecair dikenali sebagai proses kondensasi. Jom kita lihat lebih lanjut proses-proses ini. Yang pertama ialah proses peleburan. Peleburan ialah proses keadaan pepejal menjadi cecair. Ais akan melebur menjadi air apabila ais menerima haba daripada persekitaran. Yang kedua ialah proses pembekuan. Pembekuan ialah proses jirim cecair bertukar kepada pepejal. Air membeku menjadi ais apabila air kehilangan haba ke persekitaran. Yang ketiga ialah proses penyejatan dan juga proses pendidihan. Kedua proses ini berbeza tetapi perubahan jirimnya adalah sama, iaitu dari cecair kepada gas. Proses ini berlaku kerana air menerima haba dari persekitaran. Contoh proses penyejatan seperti baju di ampaian yang basah menjadi kering apabila dijemur. Proses penyejatan air berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih. Air tersejat menjadi wap air apabila menerima haba dari persekitaran. Semasa proses pendidihan pula, wap air terbentuk apabila air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Pendidihan juga berlaku apabila air menerima haba dari persekitaran. Yang keempat ialah proses kondensasi. Kondensasi merupakan proses daripada jirim gas bertukar kepada cecair. Proses kondensasi air berlaku apabila wap air kehilangan haba ke persekitaran. Contoh proses kondensasi ialah kejadian hujan. Diharapkan penerangan ini membantu kamu memahami keadaan jirim air serta perubahan keadaan jirim air. Bertemu lagi di lain masa dalam tajuk awan dan hujan. Jangan lupa siapkan tugasan yang telah diberikan. Jaga diri dan jumpa lagi. Assalamualaikum.